Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla walhamdulillahi rabbil alamin. Pertamanya saya mulakan pimpinan jawatankuasa surau, seterusnya muslimin, muslimat yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya sama-sama kita dapat direzekikan untuk bertemu pada malam ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk kita meneruskan bagi siri yang kedua, perbincangan ringkas kita berkenaan dengan hukum hakam perihal ibadat korban yang kita dah bicarakan pada minggu lalu dalam kuliah subuh. Saya dah bentangkan kepada tuan-tuan seberingkas berkenaan dengan beberapa isu berkenaan dengan korban yang kita akan sambung pada hari ini, insya-Allah. Dan sebelum daripada itu, saya ambil sikit kesempatan sidang jemaah sekalian untuk kita lihat sekadar untuk muhasabah ni, nak mukadimah berkenaan dengan sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam kitabnya yang mulia. Ada sebuah hadis yang agak panjang daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu an alaihi salam, bahawa Nabi SAW telah pun menyenaraikan untuk para sahabat dan juga kepada kita, iaitu terdapat 15 maksiat ataupun dosa yang dilakukan oleh satu umat di akhir zaman, yang saya ringkaskan sahaja, yang Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan balak ke atas mereka yang akan saya sebutkan sebentar lagi. Maksudnya, apabila kita faham mafhum daripada hadis ini, dapat kita lihat Nabi ada menyenaraikan beberapa dosa yang akan dibuat oleh umat akhir zaman. Maksudnya kita lah zaman ni. Dan juga ini versi dalam hadis ni. Ada tak yang lain? Jawabnya banyak. Cuma ni dalam hadis ni kita pergi sepintas lalu berkenaan dengan perkara tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekarang mukadimah, jadi kita akan sambung berkenaan dengan hukum hakam korban kita. Maksiat yang pertama yang akan dilakukan, yang Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan balak kepada umat tersebut, ialah yang pertama ialah apabila harta negara beredar di kalangan orang yang tertentu sahaja. Ini daripada hadis. Nanti saya akan share kalau tuan-tuan nak tengok kepada ni. Saya ambil mafhum sahaja. Nabi sebut yang pertama, 15 dosa ni, yang pertama Nabi mulakan ialah dengan harta negara beredar di kalangan orang tertentu sahaja. Maksudnya, pemilikan harta negara ni orang tertentu sahaja. Dalam kaedah kita hari ni, kita faham, maksudnya orang kaya dia boleh bertambah kaya, orang miskin akan terus berada dalam keadaan kesempitan. Antara sebab dia ialah monopoli begini. Maksudnya, atas sebab-sebab tertentu, orang yang berkedudukan, harta negara ni dapat ada. Tak kira dalam negara ataupun kita lihat satu dunia, perkara ini berlaku pada saat ni. Tak perlu kita syarahkan panjang, kita nak ambil faham ringkas sahaja. Yang kedua ialah apabila sesuatu amanah dijadikan sumber keuntungan kepada seseorang tersebut. Maksudnya dia ada jawatan, dia ada tanggungjawab, atas sebab dia ada perkara tersebut, dia ambil manfaat untuk dapat keuntungan selain daripada apa yang dia boleh lakukan, luar daripada bidang kuasa dia. Maksudnya ini Nabi SAW dah sebut. Atas sebab dia ada jawatan, atas sebab dia ada kedudukan, dia boleh gunakan perkara tersebut untuk dapat keuntungan sebab dia ada kuasa. Itu maksiat yang kedua. Maksiat yang ketiga disebutkan oleh Rasulullah SAW ialah zakat dijadikan sebagai hutang. Orang menangguh-nangguhkan untuk bayar zakat. Mungkin zakat fitrah kita bayar, kan? Tapi ada sebahagian daripada kita, orang tak bayar zakat.
Contoh zakat emas, zakat perniagaan. Dalam banyak kajian, zakat ini antara yang kurang diberi perhatian oleh sebahagian daripada kita. Rasa macam tak perlu bayar. Mana yang kena bayar zakat emas yang dipakai? Yang tak dipakai bagaimana kedudukan dia? Zakat dijadikan hutang. Subhanallah. Ini maksiat yang seterusnya disebutkan oleh Rasulullah. Kemudian berikutnya ialah Nabi SAW menyenaraikan yang keempat, ialah suami menuruti kehendak isteri dia. Semua isteri suruh, apa yang isteri nak, semua dia ikut. Yang salah dia ikut, yang betul pun dia ikut. Faham macam tu lah. Maksudnya suami, dia taat betul kat isteri dia. Ini yang berlaku pada zaman ni. Yang tak perlu, nanti dalam tuan-tuan ayah sekalian ngaji munakahat, lihatlah tanggungjawabnya macam mana perbincangan hukum fiqahnya di situ. Ini Nabi dah sebut. Akhir zaman, yang keempat, maksiat dibuat oleh umat. Suami taat kepada isteri, suami tunduk kepada isteri atas kemahuan isteri dia. Yang berikutnya ialah, kesan daripada itu juga rentetannya, anak derhaka kepada ibu ayah dia. Anak derhaka pada ibu dia. Ini yang berlaku pada saat ni. Jangan kita rasa anak yang banyak derhaka pada kita, tapi dalam masa yang sama kita muhasabah balik. Kalau mak ayah kita ada lagi, adakah kita jadi anak derhaka pada mak ayah kita? Ustaz dah meninggal, tak ada lagi tanggungjawab kita. Mungkin isu derhaka tu boleh kita ketepikan dari sudut itu sebab tanggungjawabnya dah tak ada. Tapi boleh tak kita bagi sumbangan lagi kepada mak ayah yang telah meninggal? Jawabnya ada. Tapi kita sebutkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad untuk orang yang ada anak derhaka pada ibu ayah dia. Ini maksiat yang berikutnya disebutkan oleh Rasulullah. Kemudian lagi, kita pergi laju sikit. Sedangkan maksiat yang keenam, dia derhaka pada ibu, pada mak ayah dia, tapi dalam masa yang sama, maksiat yang keenam, dia baik pula dengan kawan-kawan dia. Nabi sebut sesuatu ni. Dia derhaka pada mak ayah, tapi dia dengan kawan-kawan dia baik. Susah untuk bagi, kita sebutkan pemberian kepada khidmat pada mak ayah, tapi pada kawan, senang nak belanja makan. Sebagainya. Mak ayah rasa berkira nak bagi. Tapi pada kawan-kawan dia baik. Nah, ini Nabi sebut. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa yang berlaku selepas daripada itu? Yang ketujuh disebutkan oleh Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, anak mula menjauhi daripada ayah dia. Dalam hadis dia tak sebut mak, anak menjauhi daripada ayah. Sebab hubungan tersebut dia ada satu gap yang menghalang mereka daripada duduk dekat. Salah siapa? Salah ayah. Salah ayah. Sebab kita ada tanggungjawab untuk menguruskan anak kita. Akan disoal oleh Allah Azza wa Jalla. Anak satu isu. Kita yang bertanggungjawab untuk didik dia. Anak mula menjauhi diri daripada ayah dia. Subhanallah. Maksudnya dia hilang, dia abaikan ayah dia dari sudut tanggungjawab begitu. Atas syarahan yang panjang. Kemudian berikutnya daripada hadis Nabi ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang ke-8, suara mula ditinggi-tinggikan di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya di rumah Allah Azza wa Jalla, suara ni ditinggi-tinggikan. Maksud tinggi ni apa dia? Bukan kuliah, bukan ceramah, bukan khutbah, tetapi orang berbalah dalam masjid Allah Ta'ala atas sebab-sebab yang tak dibenarkan. Masjid dia ada adab dia. Panjang nanti kita akan bincang dalam Syama'il ada. Jadi disebabkan ada yang tak puas hati dalam mesyuarat ke dalam apa ke pengurusan ni, kita dapat lihat suasana dalam COVID ni pun berlaku. Masjid jadi tempat orang bergaduh. Dalam masjid, Nabi dah sebut lah, masjid jadi tempat, masjid orang mula meninggi-tinggikan suara. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang ke 9, yang menjadi ketua, orang yang menjadi ketua satu kaum tersebut ialah orang yang terhina di kalangan mereka. Orang tu dah tahu dah dia orang jahat, dia memang zalim, dia menafikan hak orang yang bawah tanggungan dia. Maksudnya di sini sebenarnya dalam aspek yang pelbagai, kepimpinan negara dan sebagainya, kita lihat dah sampai ke bawah. Maksud dia orang tu orang zalim, memang tahu dah, maklum dia memang orang yang bukan orang yang layak untuk dijadikan pemimpin, tapi dilantik tak. Ini berlaku zaman ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian selepas daripada itu, seseorang itu, yang ke-10, seorang itu dimuliakan sebab takut kejahatan dia. Kita jadi takut pada seorang sebab apa? Takut nanti dia buat jahat pada kita. So kita taatlah kat dia. Bukan atas kebenaran dia, kita hormat dia, kita sebutkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita taat pada dia, tapi takut dia buat jahat pada kita, so kita ikut apa benda yang dia sebut.
Subhanallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni satu-satu Nabi sebut. Kemudian, apa lagi disebut oleh Rasulullah? Yang ke-11, arak mula mudah untuk didapati, dijual di mana-mana. Senang untuk jumpa. Senang jumpa. Senang. Tak berapa kilometer daripada rumah kita, daripada masjid. Keluar masjid, orang jual arak. Bukan tempat lain, tempat kita. Masjid kita. Keluar masjid, depan tu orang jual arak lah. Keluar rumah kita, senang je arak. Dalam talian boleh beli. Berapa ramai orang muda kita, termasuk juga kita orang muda, orang tua dan sebagainya, orang Islam kita, ketagihan arak. Subhanallah. Kemudian apa lagi kata Nabi SAW? Yang ke-12, sutera banyak dipakai oleh orang lelaki. Saya pergi satu tempat di Kuala Lumpur tanpa sebut nama. Saya tanya satu baju batik baju batik. Subhanallah, memang cantik baju batik. Saya tanya, baju ni berapa harga tuan? Offer, dia kata. Harga sebenarnya 1,200. Ni offer 900 lebih. Nak Kuala Lumpur kita. Subhanallah, saya tanya, sutera ke? Sutera tuan. Buat kat Terengganu. Dia ni, subhanallah. Saya kata, ramai orang beli. Ramai orang beli, dia kata. Orang kita, dia kata beli. Ya, saya senyum aje lah. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terang-terang kita sebut begitu. Hati-hati, sutera haram orang lelaki pakai. Sebab sutera tersebut kita nak nikmati bila syurga Allah Ta'ala, mudah-mudahan, amin. Haram kita pakai. Kalau campur, ada perbincangan lain. Zaman Nabi, nanti kita akan lihat Syama'il, baju perang dalamnya ada sutera untuk menguatkan baju itu, ada perbincangan lain. Cuma pakai, memang sutera betul, pakai asal Nabi SAW sebut ini maksiat yang Allah Ta'ala akan turunkan bala. Hati-hati, kawan-kawan kita pakai baju batik khususnya. Ramai orang pakai, kalau baju batik tersebut memang nama batik, corak batik, tapi sutera, hukum dia haram. Mutlak. Kemudian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ke-13, ialah para artis, selebriti disanjung-sanjung oleh umat. Ini Nabi sebut, bukan saya sebut. Orang selebriti yang bawa kepada kemungkaran, maksudnya yang salah, yang kita sebutkan benda tersebut benda maksiat. Benda maksiat lah, benda yang baik kita tak ada isu. Maksudnya benda yang salah, tapi disanjung-sanjung oleh umat. Subhanallah. Tengok benda-benda yang kita sebutkan, benda yang mungkar, benda yang maksiat, berapa ramai orang pergi, berapa ramai orang keluar duit untuk tu. 500-600 untuk tengok benda-benda yang kita sebutkan lara ni, orang pergi. Bersedih-sedih mereka bila kita sebutkan orang ini mati, maksudnya dia meninggal, keluarga jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia bercerai, sedih. Sebab apa? Oh, ni orang yang dia sayang, selebriti. Tapi ulama meninggal, tak ada seorang ambil tahu. Ramadan lepas, sepanjang Ramadan, hampir 100 orang ulama meninggal di muka bumi Allah Ta'ala ni. Ulama besar. Ada kita tahu? Berapa orang kita tahu? Umat tak tahu. Tapi, kita sebutkan selebriti disanjung-sanjung. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan untuk kita dan hidayah untuk kita sama. Subhanallah. Kemudian, yang ke-14 ialah muzik sangat banyak dimain-mainkan untuk melalaikan kita. Pergi mana-mana, semua muzik. Hukum fiqh, bincang lain. Cuma nak sebut, muzik yang melalaikan ni dimainkan. Semua keadaan. Subhanallah. Dan yang terakhir ialah yang ke-15. Generasi akhir zaman, kata Rasulullah, mula untuk menghina dan melaknat para sahabat yang terdahulu. Maksudnya, ini khususnya antara lain kena syarahan para ulama, golongan Syiah. Mereka melaknat sahabat Nabi yang diiktiraf merupakan golongan yang agung dalam kita sebutkan sejarah, yang beri sumbangan besar kepada Rasulullah dan juga sumbangan pada kita. Umat akhir zaman, kata Rasulullah, mula untuk melaknat mereka. Syiah buatlah. Orang kita yang tak mengaji, sebutlah benda-benda yang bukan-bukan tersebut tanpa mereka, mungkin mereka sedar, mungkin tanpa mereka sedar. Disebut di meja-meja kuliah dan sebagainya. Termasuk juga kita sebutkan di universiti. Sebut sahabat tak betul, sebut sahabat salah dan sebagainya. Sahabat lebih daripada itu juga mereka sebut. Dan lengkap perkara ini, Nabi SAW sebut akan turun bala Allah Subhanahu Wa Taala berupa apa? Yang pertama, angin merah, debu merah akan keluar. Setengah ulama syarah, jerbu. Yang kedua, kata Rasulullah, atau akan turunnya gempa bumi Allah Ta'ala. Tahun ni nampak macam kurang sikit. Sebab sibuk COVID kot. Kan? Ada tak gempa? Ada tu lah. Tapi tak sekuat yang sebelum-sebelum ini. Subhanallah. Dan berikutnya kita kata Rasulullah,
atau mereka ini akan diubah rupa mereka kepada makhluk yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ulama menyebutkan hadis ini sampai ke darjat hasan sahih. Subhanallah, 15 perkara ini Nabi dah ancam ataupun Nabi beri pesanan kepada kita supaya kita jauhi. So, kita buatlah benda ni, di kiri kanan kita melatari perkara tersebut. Sebab itu bala Allah Subhanahu Wa Taala turun kepada kita dan kita minta perlindungan tersebut. Tanggungjawab siapa? Tanggungjawab kita semua. Sekarang untuk mukadimah, insya-Allah kita ambil manfaat daripadanya dan boleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita berusaha untuk menjauhkan diri kita, ahli keluarga kita, orang terdekat kita, dan kita sebutkan boleh pesan kepada orang yang kita sebutkan untuk jauh daripada perkara ni. Kita sambung sedikit lagi perbincangan berkenaan dengan hukum hakan korban kita dalam pertemuan yang lepas. Kita dah bincang berkenaan dengan mukaddimah dari sudut ta'rif korban tersebut. Cuma saya tak detailkan berkenaan dengan, saya pergi pada poin-poin dia. Kita tak boleh nak baca semua, tak sempat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tak sentuh berkenaan dengan bila boleh buat korban. Kita dah bincang, korban ialah menyembelih binatang yang tertentu pada hari-hari yang dibenarkan untuk menyembelih semata-mata kerana Allah Ta'ala. Okey, hari apa yang boleh buat korban? Ringkas, mudah untuk faham terus. Korban ini dibuat bila sebaik sahaja masuknya waktu, yakni selesainya sembahyang hari raya dan juga 2 khutbah. Bila boleh sembahyang raya? Bila boleh sembahyang raya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syuruk, maksudnya selepas syuruk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dah sampai waktunya untuk sembahyang hari raya. Waktu tersebut, ataupun sebenarnya ada perbincangan yang panjang di situ. Mudah kita sebut, kalau selesainya itu 7.30. 7.30 tu dah boleh sembahyang raya. Sembahyang raya berapa minit? 5 minit. Khutbah 10 minit. 7.45 dah boleh sembelih lembu. Okey, tu untuk mudah faham dah. Paling awal lah. Sebab itu saya nak sentuh sikit antara fadilat ataupun sunat yang susah untuk kita buat semasa hari raya korban ialah makanan yang pertama masuk dalam perut kita ialah daging korban. Ini sunnah yang dah ditinggalkan. Sebab kita buat lambat. Bukan saya nak suruh paksa tuan-tuan, tapi memang susah. Pagi tu lapar. Hari raya kita makan sebelum daripada pergi sembahyang, makan sikit. Raya korban kita makan, sebenarnya sunat itu makan untuk daging korban. Makanan yang pertama masuk dalam badan kita. Kalau nak buat boleh tak? Sebenarnya boleh. Segera kan? Contoh, kalau buat dekat rumah, azam satu hari kita nak usaha untuk dapat sunnah ni. Maksudnya Allah ala sayyidina Muhammad, sembelih segera, masak cepat, terus makan makanan tersebut. Setengah tempat masjid nanti kita akan bincang. Lembu yang pertama tu, binatang yang pertama tu yang sembelih buat makan kenduri. Nanti kita akan bincang macam mana nak boleh makan kenduri tu. Cuma biasa lambat makan tengah hari, confirm kita dah makan lain dulu. Cuma saya nak fokus tadi ialah waktu yang dibenarkan untuk korban ialah selepas selesainya solat hari raya dan 2 khutbah. Timbul perbincangan, Ustaz, kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, surau tak habis lagi sembahyang raya, kita raya tempat lain, dah boleh buat korban? Maksudnya dah sembahyang raya tempat lain, balik-balik surau kita belum selesai lagi. Jawab dia boleh. Dia bukan isu di mana kita solat hari raya tu, waktunya dah masuk, dia korban. Okey, sampai hari tasyrik. Berapa hari? 4 hari. Maksudnya sebelum maghrib hari yang ke-13 tersebut boleh korban. Yang afdal hari pertama. Cuma atas sebab-sebab tertentu mungkin kita buat lewat sikit, tak ada masalah. Cuma sah korban tersebut sampai sebelum azan maghrib pada hari terakhir hari tasyrik tersebut. Okey, selesai. Maka kita katakan bahawa itu waktu untuk melaksanakan ibadat korban. Kemudian kita ulang sedikit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hukum korban ini ialah sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut pada setiap tahun. Okay, ada sebahagian kita yang tak hadir dalam kuliah subuh lepas. Hukum korban ini sunat muakkad, sangat dituntut pada setiap tahun bagi orang yang kita sebutkan layak untuk dapat berkemampuan untuk melaksanakan korban. Dan dia merupakan sunat kifayah. Maksud dia,
sunat muakkad ni sunat yang sangat dituntut pada semua orang. Yang ada syarat-syarat yang kita dah bincang hari tu, cuma penegasan dia ialah sunat kifayah. Kalau seorang ahli keluarga dah buat, dia memadai untuk mengangkat hukum sunat tersebut atas mereka. Cuma kita buat muhasabah mudah, orang yang dituntut untuk melaksanakan korban ialah orang yang ada duit pada hari raya korban untuk makan minum diri dia, seisi keluarga dia, makan pakai dia, dan juga hari-hari tasyrik. Contoh mudah, kalau sehari tu 100, nak masuk 4 hari ni dia ada 400, makan minum cukup, tak kena minta dengan orang. Kemudian ada duit lebih untuk dapat satu bahagian korban, sunat untuk dia buat korban pada tahun tersebut. Tak buat, ulama sebut hukum makruh. Sehingga hadis Nabi SAW, ada orang yang berkemampuan buat korban tapi dia tak buat korban, disyarahkan oleh para ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi sebut, jangan menghampiri daripada masjid-masjid kami. Sebab atas syarahan para ulama, sombong, dikedekut, berkira dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab itu pada asalnya saya ulang, kalau kita bersungguh-sungguh, dia tak ada alasan untuk dapatkan manfaat daripada korban tersebut. Bukan nak daging, bukan mesti nak sedekah pada orang, tapi kita nak ambil fadilat korban, kerana seafdal sedekah ialah korban. Setahun sekali penyembelihan tersebut, kita sebutkan sembelih itu merupakan satu tuntutan yang besar, bukan isu daging tu. Itu yang kita sebutkan pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla dengan sembelihan tersebut, agihan dan sebagainya, itu perkara yang mendatang. Dan kita nak faham di sini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, setiap daripada kita sebenarnya kena usaha sungguh-sungguh. Tak semestinya 700, kerana 200 dah ada. Kalau sempat nanti kita bincang berkenaan dengan korban luar negara. Cuma kita nak tegaskan bahawa kalau sehari simpan RM1 pun boleh dapat dah korban tahun depan. Kata guru saya lama, semak diri kita masing-masing, sebulan kita keluar duit untuk apa? Kalau ada bayar langgan TV yang kita sebutkan semata-mata mungkin untuk hiburan, bayar berapa benda tu? 70, 80 bayar untuk siaran TV ni. Ada yang sampai 100 lebih. Kali dengan 12. Harga korban 600-700 dah dapat. Ni untuk akhirat kita. Tapi benda yang lain, ni kita nak muhasabah. Kalau Allah Azza wa Jal kita sebutkan memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih Nabi Allah Ismail alaihissalam, itu satu perkara yang kita sebutkan pengorbanan yang dibuat oleh Nabi Allah. Allah tak suruh kita buat yang tu. Sebab itu saya dan juga kita bersama muhasabah bersama, apa sumbangan kita kepada agama kita yang kita nak persembahkan depan Allah Azza wa Jal nanti. Adakah cukup sekadar kita datang masjid surau balik? Sebenarnya tidak. Kerana kata hukama, syurga Allah Ta'ala ni kena dibeli dengan harga yang mahal. Walaupun pada hakikatnya bukan maksudnya kita masuk syurga dengan amal kita, tuan-tuan. Kita tak masuk syurga dengan amal kita, bukan maksud tak payah amal. Tak mampu untuk amal kita ini diterima untuk masuk syurga Allah Ta'ala. Mana nak mampu? Cuma muhasabah balik. Kita dah mengaji hari tu bagaimana pengorbanan sahabat yang mereka ini dijanjikan syurga Allah Ta'ala. Compare, buat perbandingan mereka dengan kita. Cukup lah. Tak payah orang lain dulu. Buat perbandingan dengan sahabat. Nabi tak boleh dibanding dengan kita. Buat perbandingan kita dengan sahabat. Ada tak satu akhlak sahabat, amalan sahabat yang sama kita buat? Jadi kita kena bersungguh-sungguh. Itu satu perkara yang besar. Walaupun hakikatnya orang faham, oh ni benda sunat. Tak, kena bersungguh-sungguh juga buat. Kemudian, so orang yang ada duit untuk diri dia, makan pakai diri dia dan ahli keluarga dia, seisi keluarga pada hari raya dan hari-hari tasyrik, maka ada lebihan untuk buat korban, dituntut untuk dibuat korban pada tahun tersebut. Kalau memang tak ada, simpanan pun memang tak ada, tak cukup duit, maka di sana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terangkat hukum sunat tadi atas mereka. Sehingga ulama bincang, boleh tak nak hutang? Boleh. Maksudnya dia ada bayaran nak kena bayar ni, kalau buat korban dia tak mampu untuk bayar hutang. Minta izin daripada orang tu. Saya nak buat korban ni, boleh tak tangguh hutang saya? Orang tu izin. Sunat dia buat korban. Sebab itu sebenarnya kalau korban masjid yang besar-besar 20-30 ekor, sebenarnya boleh pergi lebih pada tu lagi. Ustaz ni tak tahu daging nak agih mana. Itu nombor 2. Sembelih korban dulu. Okey? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian yang kita tak bincang hari itu ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
tentang binatang korban yang kita tak detailkan. Sedikit berkenaan dengan perkara tersebut. Binatang korban kita dah bincang hari itu yang telah disunatkan untuk kita menyembelih hanya ada yang pertama unta, lembu ataupun kerbau, kambing dan juga biri-biri. Dan ada syarat-syarat dia dari sudut umur dan sebagainya kita dah bincang. Cuma bila kita lihat dari sudut yang lebih mendalam, bagaimana pelaksanaan dia? Ini saya nak kongsi walaupun mungkin tahun ni tak melibatkan kita secara langsung. Bagaimana pelaksanaan dia? Orang yang menguruskan korban apabila, sebab kita korban kelompok bagi pada EJK surau. Tuan-tuan sebelum ni tahun-tahun ni ada ke tak pernah buat? Tahun lepas ada? Ada. Okey. Jadi memang kita pengurusan terlibat secara langsung untuk mendapatkan binatang korban ni. Jadi antaranya ialah yang perlu dititik beratkan ialah syarat-syarat tersebut. Tak boleh kita beli binatang korban dengan telefon kecuali orang tersebut memang jemaah surau kita. Pembekal tersebut yang kita dah tahu dah, beliau pun ada ilmu, orang yang jujur dan amanah dan sebagainya. Itu lain isu. Pergi tengok. Itu tanggungjawab siapa? Pengurus korban. Pastikan memang cukup 2 tahun. Yang 2 tahun, 2 tahun. Yang setahun. Kaedah yang kita dah bincang hari itu yang disebutkan dalam hadis Nabi berkenaan yang gugurnya gigi tersebut. Cuma dia jadi tanggungjawab. Bukan menjadi asas budaya sahaja. Ni dah ada pengalaman sekian-sekian. Kita kena pergi tengok. Dan seboleh mungkin pastikan binatang yang sama sampai ke tempat kita. Sebab ini benda ibadat. Peserta korban dah amanahkan kepada kita untuk selesaikan benda ni. Biasanya peserta mungkin dilepas tangan begitu sahaja. Siapa yang bertanggungjawab? Kita. So kena pastikan. Antara yang mustahab, tak boleh ada apa-apa kecacatan kepada binatang tersebut yang boleh mengurangkan daging dia. Seboleh mungkin tagging. Pastikan binatang yang sama sampai. Maksud saya lembu yang sama sampai. Sebab musim. Banyak bendanya. Kita nak pastikan cukup tahun. Kalau tidak, tak sah mana. Siapa yang tanggungjawab? Urusan. Dia bukan tanggungjawab yang biasa ni. Jadi kena pastikan syarat-syarat tersebut dipatuhi. Dan antara isu yang mustahab untuk kita lihat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah dari sudut keafdalan. Ini mungkin kurang disentuh. Ringkas. Dari sudut jantina, lembu jantan lebih utama daripada lembu betina. Maksudnya binatang jantan lebih utama daripada yang betina. Okey, pada hakikatnya. Cuma menarik untuk kita kongsi sikit isu semasa. Kalau sekiranya contoh kat luar negara, tak cukup pun 2 tahun kalau contoh kalau lembu. Tapi badan dia besar. Banyak daging ni Ustaz. Dapat manfaat banyak Boleh tak ambil dia sebagai korban? Tetap tak boleh. Kita tak boleh semua nilai berdasarkan kepada natijah daripada apa kita buat. Maksudnya, kita sunat untuk dapatkan lembu yang besar dan juga banyak daging. Tak, syarat dia kena tengok dulu. Tak cukup syarat, tak sah korban. Walaupun badannya besar, maksudnya banyak daging, tapi tak cukup umur, tak sah korban. Jadi, yang jantan lebih utama daripada yang betina. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dari sudut warna binatang tersebut. Tengok, detailnya agama kita. Ini ibadat. Bukan boleh suka-suka hati kita sebenarnya. Dari sudut untuk dapatkan pahala yang lebih, maka lebih utama binatang, Ustaz, daripada putih. Kalau boleh kita dapatkan warna putih, dapatkan warna putih. Tak kira lembu, kerbau memang tak ada lah. Maksudnya lembu lah lebih utama. Putih. Yang kedua, warna kuning. Tak ada putih, kuning. Ini disebut dalam kitab-kitab para ulama. Seterusnya, kelabu. Kemudian, merah. Kemudian, campuran hitam putih. Yang terakhir, hitam. Maksudnya yang paling bagus ialah warna putih. Seboleh mungkin. Dalam riwayat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi SAW pernah menyembelih kibas warna putih. Saya ingat saya, tapi saya lupa dalam hadis yang mana. Wallahu a'lam. Cuma isu dia ialah dari sudut binatang itu. Dan berikutnya, kalau sekiranya ada apa-apa kecelakaan yang melibatkan kepada binatang tersebut, kita kena ambil perhatian. Saya ringkaskan sahaja. Berkenaan dengan isu binatang itu, kita perlu tahu bahawa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, binatang yang nampak kurus dan juga sakit tidak sah untuk dilaksanakan korban. Tapi kalau dia kurus, dia tak sakit, sah buat korban. Cuma kita bertanggungjawablah untuk ambil binatang yang sihat seboleh mungkin. Sebab itu perkara ini perlu dirancang dan orang yang kena ada ilmu dan juga pengalaman. Jangan sampai pingkat datang-datang hari korban nampak kurus sangat lembu.
Sihat dia tapi kurus sangat. Saya tanya, duit bagi ke 700. Nanti kita sempat kita akan bincang. Bila kita bagi 700, saya dah sentuh ni. Contoh bagi 700, harga 700 tersebut berdasarkan kepada nilai lembu. Maksudnya 700 yang diberikan oleh peserta, 7 bahagian tersebut, kalau sekiranya contoh lembu itu kurang daripada harga 700, wajib untuk dibagi semula kepada peserta duit. Dalam masa yang sama, pengurusan mesti jelaskan 700 tu hanya sekadar lembu sahaja, ataupun binatang korban sahaja, ataupun termasuk dengan kos pengurusan. Asingkan perkara tersebut. Contoh, lembu bajet memang 600.5, RM50 kos pengurusan. Dalam borang tu mesti kena ada. Sebab ada akadnya di situ. So ini ibadat. Contoh beli-beli memang harga lembu tu 600 dah dapat dah. So balance tu kena bagi balik. Sebenarnya baru juga ni saya bincang dengan ustaz kami, subhanallah, apa hukumnya masjid mengeluarkan duit masjid untuk beli t-shirt korban? Ini ada kaitan tuan-tuan. Masjid keluar duit masjid untuk beli t-shirt korban bagi pada orang yang bergotong royong. Boleh tak boleh? Kan budaya kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kena faham, satu pemberian kita kepada masjid, hendaklah kita tahu tujuannya dan digunakan ke mana. Bahasa mudah. Istilah orang Melayu kita ni, bagi duit masjid, imarah masjid. Imarah masjid ni tak semua benda kita boleh buat sesuka hati kita. Sebenarnya, saya detailkan lagi. Contoh, masa COVID lagi tu, saya tak pasti saya dah cerita ke belum. Saya sebelum dalam pertemuan lepas. Dalam musim kita COVID ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan Allah Ta'ala terus angkat balak kita. Ada masjid yang duit semakin menyusut. Pegawai masjid telefon saya. Ini bukan masjid kampung tuan, masjid bandar ni. Sebab Jumaat tak ada. Kos pengurusan masjid tetap keluar kerana gaji pegawai perlu dibayar. Mungkin bila retik air tak banyak, tapi perlu juga keluar duit. Tapi masjid tak ada simpanan yang banyak. Sampai 4 bulan, masjid memang tak ada duit. Betul? Subhanallah. Sebab itu pentingnya di sini, dari sudut pengurusan ambil, kita sebutkan inisiatif untuk buat kaedah bagaimana untuk orang juga bagi sumbangan walaupun mereka tak datang masjid. Ada setengah masjid tak tabung kat luar hari Jumaat. Ada orang jaga. Nak bagi galakan pada jemaah untuk bagi juga sedekah pada masjid. Sebab masjid mana ada semua pendapatan lain. Apa yang berlaku? Telefon, ustaz, boleh tak guna duit sumbangan orang wakaf untuk buat masjid, guna sumbangan Ramadan yang orang tak datang, kan dah buka masa Rejab, Syaban, boleh tak nak pakai untuk kos pengurusan masjid? Jawab dia tak boleh. Sebab orang dah niat wakaf untuk masjid, untuk buat binaan, dah dikhususkan. Orang dah niat, orang dah sedekah apa? Untuk Ramadan. Ini guna untuk kita sebutkan pengurusan masjid. Sebenarnya hukum tak boleh. Sama dengan isu ni, kalau nak buat perkara tersebut, mesti ada pengasingan akaun masjid, tabung masjid, supaya dapat diurus perkara tersebut dengan baik. Rentetan daripada itu, saya sentuh, minta maaf kalau sekiranya bercampur. Setakat mana yang saya ingat, saya terus sebut isu berkenaan dengan buat korban di sekolah ataupun mahat tahfiz. Bila sembelih korban, kita tak bincang itu, subhanallah, daging tersebut tersimpan di dalam peti ais sekolah, mahat tahfiz, contoh mahat. Simpan daging. Isu dia ialah bab berkenaan dengan agihan yang wajib sampai kepada fakir miskin yang kita bincang dalam pertemuan lepas. Kalau sekiranya ada fakir miskin di kalangan pelajar tersebut, dia terangkat dari sudut selesai hukum berkenaan dengan agihan mesti sampai pada fakir miskin. Tapi hanya kepada sekolah sahaja, tak terangkat dari sudut pengagihan kepada fakir miskin. Sebab itu tuan-tuan yang ada kenalan yang menguruskan sekolah ataupun kita yang menderma, sekolah juga sepatutnya ada akaun yang lain, akaun zakat. Sebab tak semua zakat kita boleh bagi untuk sekolah buat urusan. Ada yang asnaf, ada yang bukan asnaf. Hati-hati, zakat kena sampaikan pada asnaf. Boleh tak zakat bagi pada sekolah? Masuk tak ada 88 asnaf? Tak. Kecuali pelajarnya miskin.
Ada kita sebut kat asnaf fisabilillah ni di situ, ada perbincangan lain. Kena hati-hati. Kalau campur semua, jadi masalah. Itu mengurus dari sudut hukum. Balik kita pada perbincangan. So maksudnya, kalau sekiranya tadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, binatang korban tersebut mesti disempurnakan dari sudut keseluruhan. Okey? Saya sentuh dari situ. Kemudian, isu berkenaan dengan binatang korban mati. Binatang korban mati. Saya ringkaskan. Kalau sekiranya binatang tersebut sampai-sampai datang atas kecuaian daripada pembekal, memang salah dia. Mati binatang, dia kena ganti balik. Tapi kalau sekiranya kita letak elok je dalam surau, esok pagi datang subuh, ataupun nak tunggu sementara sembahyang raya, mati binatang. Mati. Tak tahu sebab apa. Maka di sana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak wajib untuk ganti balik. Dan tak boleh guna duit masjid surau untuk ganti. Pahala serah urusan kepada Allah Ta'ala. Korban nazar, orang tersebut hal keadaan ni kena guna inisiatif lain untuk gantikan. Itu ada bincangan juga yang mendalam. Maksud saya, tak boleh guna duit masjid untuk ganti binatang tu. Ada timbul isu, mungkin sebab tuan-tuan tak pernah jadi ya. Binatang tak mati. Tak pernah. Berjadi tuan-tuan. Biasa tak jadi. Tahun lepas pun ada. Subhanallah. Pembekal lari dapat tangkap kan. Ada satu tempat, subhanallah, guru kami cerita, diturunkan binatang tersebut, kambing lah, diletak di satu tempat, tapi dekat dengan tempat yang tinggi, macam tebing, curang sikit begitu. Diikat leher lah, kambing tu terjatuh, terjeruk dia. Datang suruh mati. Atas kecuaian daripada pengurusan. So ni kami ibadat ni. So kena hati-hati. Dah ada perbincangannya di situ yang mana perlu diganti dan tak perlu diganti dan sebagainya. Cuma asasnya tak boleh kita suka hati. Surau pakai duit surau separuh lah, gantikan perkara tersebut. Tak boleh. Tak boleh. Okey? Allah salli ala sayyidina Muhammad. Kalau sekira daripada pembekal yang bermasalah, maksudnya mereka yang buat kecuaian tersebut turun lori, tiba-tiba patah kaki binatang tersebut. Mereka yang kena ganti. Okey? Tapi kalau sekiranya hanya sedikit sahaja, tak sampai mengikat dia, mencacatkan dia, maka sah untuk buat korban. Ringkas di situ. Nanti ada soalan dia tanya. Wallahu a'lam. Terus, kita bincang sedikit berkenaan dengan isu tukang sembelih. Isu berkenaan dengan tukang sembelih. Kat sini siapa sembelih korban? Ada Ustaz? Masya-Allah. Sembelih korban, seperti mana kita sedia maklum, sekarang untuk kita kongsi ulang bersama, tidak boleh diberikan apa-apa hadiah kepada orang yang menguruskan daging korban atas sebab dia yang menyempurnakan perkara itu. Dalam bahasa mudah, tukang sembelih korban, maksud tukang sembelih binatang, kita petugas tak boleh dapat hadiah. Maksudnya, bagi upah. Daripada daging korban itu disebabkan dia menyembelih. Hukum dia haram. Hati-hati. Termasuk juga kita yang lain, itu masuk dalam bab agihan. Contoh, baru saya sembelih, ekor kita dah cukup siap-siap masuk dalam motor kita. Berlaku tak? Telur. Sembelih siap-siap, saya nak lidah. Saya punya. Saya uruskan kepala, bahagian ni saya nak. Kaki saya nak. Ringkas, kita tak banyak masa. Keseluruhan daripada daging korban ataupun binatang korban ni tak boleh diambil sesuka hati kita tanpa keizinan pemilik daripada daging tersebut. Okey? So, dalam isu berkenaan dengan bagi upah kepada penyembelih, tak boleh bagi upah berupa daging korban. Nak bagi upah, bagi benda lain. Cadangan kita, ringkas. 700 duit korban, maksudnya duit binatang, tambah kat situ RM10, RM20 satu bahagian, satu seorang, satu peserta. Kumpul-kumpul, satu sekor, mungkin dapat kat situ dalam RM100 katakan. RM100 tu bagi upah kepada tukang sembelih. Sebab dia berkemahiran. Ustaz mungkin datang daripada jauh, bagi. Ataupun beli hadiah, kain pelekat dan sebagainya. Dia tak boleh sembelih-sembelih, disebabkan tuan orang yang sembelih batang pinang bagi pada dia. Contoh, haram. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, Nabi melarang perkara tersebut. Tak boleh. Kita peserta sebagai contoh. Kita orang yang bergotong royong. Orang yang bergotong royong, orang yang ada t-shirt dapat 2 kilo. Yang hantar ke rumah 1 kilo.
Awas. Sebab apa lebih tau? Sebab kita yang bekerja. Tak boleh. Okay? Ada setengah tempat di menarik jaga benda ni. Bagaimana? Mereka daftarkan orang yang menguruskan lembu A sebagai contoh. Mereka bekerja atas lembu A. Orang yang bekerja atas lembu B, mereka daftar kerja atas lembu B. Mereka ambil plastik tu. Bila diasingkan, nanti saya akan cerita. Yang orang yang bekerja atas lembu A, mereka ambil plastik dekat lembu B. Orang yang bekerja atas lembu B, mereka ambil plastik untuk mereka bahagian lembu A. Sebab mereka tak bekerja atas plastik tu. Pada bahagian orang kebanyakan. Saya tak sebut benda itu boleh dibuat kalau sekiranya kita menguruskan dengan baik dan bagi pendidikan kepada jemaah kita. Pengajian. Sebab itu pentingnya benda ni. Jangan kita buat ibadat berdasarkan kepada pengalaman kebiasaan kita. Ngaji dulu. Sebab itu setengah tempat, peserta dan juga petugas wajib hadir kuliah. Okey? Dan saya nak tekankan di sini bahawa tidak ada apa-apa keistimewaan yang boleh diberi berdasarkan kepada daging korban. Ringkas. Kemudian, bagaimana sebenarnya agihan korban berdasarkan kepada hukum yang betul? Satu perkara, sembelih selesai. Cukup syarat, selesai. Dah dapat pahala korban. Agihan juga satu bahagian yang lain. Ada syarat dia. Untuk korban sunat, wajib sampai kepada fakir miskin berupa setiap daripada bahagian daging korban. Dalam bahasa mudah, 7 bahagian tersebut, setiap daripada 7 bahagian tu mesti sampai kepada fakir miskin minimum, kadang kita lama sebut setengah sekati, katakan 500 gram. Sampai kepada fakir miskin berupa daging mentah pada setiap bahagian. Kalau tak dapat, tak sah korban. Tak sah agihan tu. Tak sah agihan tu. Sebab itu kalau sekiranya kita kumpulkan semua daging, macam mana nak pastikan sampai pada setiap fakir miskin berupa setiap bahagian? Saya nak tanya pada semua. Isu susah untuk laksana, itu nombor 2. Sebab ini hukum. Sebab kita boleh buat. Okey? Contoh yang biasa orang buat. Surau berapa ekor? 5 ekor. Sebelum 5 ekor, longgok kat satu bawah kemah. Kita ambil, kumpul banyak-banyak. Oh, ni untuk fakir miskin, ni untuk orang kebanyakan, ni untuk peserta korban. Soalan saya, macam mana nak pastikan fakir miskin dapat pada bahagian setiap satu bahagian tu untuk melepaskan kewajipan tadi? Mungkin 2-3 lembu je. Siapa yang bertanggungjawab ni? Pengurusan. Siapa yang bertanggungjawab? Orang yang mengambil perkara tersebut. Sebab itu sebenarnya setengah tempat kita bagi cadangan. Walaupun 20 ekor. Tak ada masalah. Sembelih 20 ekor. Peha pertama tu potong, kumpulkan satu tempat. Semua itu untuk fakir miskin saja. Yang lebih tu tak kisah lah. Sebab untuk fakir miskin dah terangkat kewajipan itu. Walaupun seorang fakir miskin dapat 20 kilo. Dapat setiap bahagian daripada semua binatang korban tu. Ya, sebab dia wajib untuk dia dapat. Ustaz, dia boleh jual tak? Fakir miskin boleh jual daging korban dia. Dia memiliki daging. Kita orang kebanyakan tak boleh jual. Kita hanya boleh makan. Ataupun hadiah kepada orang. Boleh. Fakir miskin, mereka memiliki daging tersebut. Timbul isu di surau-surau orang yang hebat-hebat, orang kaya-kaya, fakir miskin tak ada. Orang tak atas sana, orang kaya-kaya. Contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, surau sembelih berapa ekor? 10 ekor Ustaz. Tapi rumah kami ada 300. 300 semua jutawan belaka. Harga rumah dengan harga surau-surau lebih mahal pada rumah. Walaupun kecil, contoh. Dia tu kan, atas sana surau 1 juta, 2 juta. Ataupun dekat tu, Kuala Lumpur, syarikat buat, NGO buat, maksud saya tengah-tengah pekan, kita sebutkan bank ke dan sebagainya. Kalau tak ada fakir miskin, wajib sampaikan fakir miskin berhampiran dengan mereka. Tak ada kawasan tu, kawasan lain daripada dekatan. Kena sampaikan. Walaupun seorang dapat semua, ya, dia wajib untuk dapat. Untuk selesaikan agihan yang wajib itu. Timbul isu, ringkas. Saya sembelih seekor lembu korban, saya buat kenduri. Saya masak kurma lembu korban, saya jemput fakir miskin, saya jemput orang kaya, orang miskin semua saya jemput makan. Sah tak korban saya? Kita tak faham soalan? Saya sembelih seekor lembu hari raya korban, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya tak bahagi daging mentah, tapi saya jemput semua makan kenduri, kahwin contoh. Panggil orang miskin orang semua, lembu korban. Sah tak korban saya? Tidak sah korban saya sebab fakir miskin tidak memiliki daging mentah.
Kaedahnya kalau nak buat macam tu tak ada masalah. Kita orang kaya beli 6,000 lembu, sembelih sekilo, pergi hantar fakir miskin, selebihnya semua buat kenduri daging fresh bagi orang makan. Boleh? Mesti sampai kepada fakir miskin. Siapa yang bertanggungjawab? Pengurusan kalau korban kelompok. Sebab itu kita kena hati-hati bila kita mengurus. Adat kebiasaan, abaikan. Ikut hukum dulu. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tadi pada bahagian yang wajib, mesti sampai pada fakir miskin setiap bahagian tersebut. Bagaimana nak buat? Saya dah bagi cadangan. Yang kedua, pada bahagian yang sunat diberikan. Kepada siapa? Orang kebanyakan. Kita lah. Orang kebanyakan. Nak bagi berapa? Tak kisah. Berdasarkan kesesuaian. Tapi jangan ada kasta-kasta. Yang ada t-shirt, 1,5 kilo. Yang tak ada t-shirt, ambil yang mana-mana ni lebih-lebih. Tak boleh. Timbul isu, Ustaz, boleh tak nak bagi pada orang kafir? Orang kafir, Ustaz, kita kena raikan orang kafir. Ni dakwah kita. Orang jawab macam tu. Mudah saya sebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau nak rai sangat orang kafir, maksud saya nak bagi pada orang kafir, subhanallah, kenapa time korban baru nak bagi? Pertama. Yang kedua, kalau nak bagi sangat, pergi pasar, beli, bagi. Sebab ini daging ibadat. Kenapa nak bagi? Ramai orang kita yang susah. Kalau nak bagi sangat, beli daging kat pasar, bagi. Hukum haram bagi pada orang kafir. Okey, daging kita tersebut boleh tak kita bawa keluar daripada negeri kita? Itu juga biasa jadi isu. Kita sebelih hari Jumaat esok, korban, petang nak balik Melaka. Mudah-mudahan tak ada kawalan yang lebih ketat. Ramai orang risau sah. Tak ada rentas negeri. Mudah-mudahan taklah. Kita harapkan, subhanallah. Contoh, bawa pergi Melaka, bawa pergi rumah mertua. Daging korban kita kat Selangor, boleh tak? Boleh. Sebab bukan bahagian fakir miskin tu. Fakir miskin bagi sekitar kita, yang kita punya suka hati kita nak bawa pergi mana. Tapi jangan jual je. Boleh faham? Yang ketiga, agihan pada peserta korban. Peserta korban sunnahnya ialah ambil sedikit daripada daging yang mereka korbankan tersebut untuk makan seisi keluarga. Sebab Nabi buat macam tu. Dalam riwayat, Nabi masukkan tangan Nabi dengan yang mulia, angkat pada bahagian tersebut, bahagian tu Nabi bawa balik. Maksudnya Nabi ambil manfaat untuk makan daging tersebut. Ada setengah yang kitab sebut sunat untuk makan hati. Peserta korban sunat untuk makan hati. Setengah tempat dibelahkan 7. Bukan adat, ada dalam kitab ada. Kita sebutkan jantung, limpa dan sebagainya, belah 7. Boleh, tak ada masalah. Tapi mesti tak 1/3, 1/3, 1/3? Tak mesti. Itu sebagai contoh sahaja. Yang penting, bahagian yang wajib sampai pada fakir miskin tadi, sampai. Itu kaedah dia. Tuan-tuan boleh buat persediaan. Tahun depan mungkin yang mana sisi-sisi yang perlu dikemaskan, boleh kemaskan. Tahun depan nanti kita ngaji, ada kesempatan. Kemudian, sikit lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, timbul isu berkenaan dengan lembu yang dihadiahkan. Saya detailkan sikit. Itu kita dah sebut sikit. Lembu ataupun binatang yang dihadiahkan kepada surau ataupun yang dibuat di pejabat, bank dan sebagainya. Lembu daripada YB dan sebagainya. Ringkas, perlu dipastikan dahulu lembu tersebut hadiah ke ataupun sembelih atas nama kenamaan itu. Saya pernah ada program Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di satu tempat di Pahang. Ada soalan tanya sebab Masjid Negeri terima berpuluh ekor daripada istana. Orang tanyalah, orang masjid tahu dah, orang tanya, Ustaz ni sebenarnya macam mana? Kita kena pastikan dulu lembu itu diberi hadiah ke ataupun disembelih atas nama Tengku Mahkota ataupun nama Sultan. Kadang nama Sultan, ya teruskan. Ustaz kena bagi kat Sultan? Tak perlu. Sebab bagi pada fakir miskin yang wajib itu untuk selesaikan korban tu. Tapi kalau dihadiahkan oleh majlis tempatan, oleh YB walaupun orang kafir, contoh YB orang kafir, tapi dihadiahkan lembu. Jadi surau ataupun masjid ada pilihan. Yang pertama, lembu tersebut sembelih biasa, itu buat kenduri. Sembelih biasa, itu yang buat kenduri. Rugi ya Ustaz? Ya. Tapi itu boleh dilakukan. Pilihan yang kedua, ambil 7 nama fakir miskin. Dengan syarat fakir miskin tersebut tahu dan izin untuk buat korban. Tak boleh sesuka hati kita letak nama orang. Saya bagi 700 pada tuan-tuan. Ni korban saya buat tahun ni, letak nama isteri saya. Habis tuan-tuan sembelih, saya bawa 2 kilo balik. Nah, ni lembu, letak nama awak, saya sembelih. Ni, sekian-sekian.
tanpa keizinan isteri saya, tidak sah korban dah. Sebab mesti dengan izin. Bab zakat fitrah baru ni, tuan-tuan ada contoh ahli keluarga yang susah, bayar, dia ada 5 orang, bayar 5 orang punya zakat fitrah tanpa dia tahu. Hari raya pergi jumpa, dah bayar dah zakat fitrah ni. Tak sah zakat fitrah. Mesti dengan izin. So, ambil nama asnaf 7 orang dengan izin mereka, masukkan nama mereka, niatkan seperti mana yang kita mengaji sebelum ni, bagaimana nak niat, sembelih, boleh dimanfaatkan. Itu kaedah dia. Walaupun lembu tersebut pemberian daripada non-muslim, tak ada masalah. Sebab dia dah beri pemilikan kepada. Ringkas lagi, macam mana boleh lembu korban buat kenduri? Jawab dia tak ada masalah, boleh. Tapi kebiasaan setengah tempat, saya sebut secara umum, setengah tempat, binatang yang pertama sembelih, binatang tu semua buat kenduri korban. Sebab kejap lagi tengah hari semua peserta nak petugas nak makan. Boleh Yang pertama, mesti izin daripada peserta korban. Sebab itu dia punya. Ustaz, bahagian ni nanti bagilah dia bahagian lain. Itu yang kita sebut tadi, kalau campur jadi masalah. Bukan salah. Maksudnya, jadi permasalahan dari sudut mana yang dia punya. Mana yang sampai pada fakir miskin. Boleh tak buat kenduri? Boleh. Sembelih bahagian yang wajib asingkan dulu. Tapi dengan izin peserta korban. Okay, so makan kenduri boleh, tak ada masalah. Tapi mesti sampai pada fakir miskin. Okay, dan yang terakhir saya nak sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkenaan dengan korban ini yang perlu ditegaskan ialah perlu kita usahakan bersungguh-sungguh ikut kepada hukum seboleh mungkin. Kalau sekiranya pesta ibadat kita bermula pada malam ini, kita buat semua benda dalam Zulhijjah. Saya ringkaskan. Yang pertama, sampai 9 Zulhijjah seboleh mungkin puasa banyak. Kalau boleh 9 hari, 9 hari. Kerana pesta ibadat kedua selepas Ramadan ialah Zulhijjah. Sehingga ulama bincang, raya haji dengan raya puasa, bahasa kita, mana lebih besar? Jawab setengah. Ramai di kalangan ulama, raya haji. Takbir raya Aidil Adha dengan Aidil Fitri, mana lebih besar? Aidil Adha. Banyaklah pembincangan itu. Subhanallah. Pesta ibadat ini bermula daripada malam ni sampailah habis hari Tasyrik nanti. Pertama, puasa banyak. Khususnya Khamis, Isnin. Untuk orang yang berkorban, start daripada malam ni, sunat untuk mereka berpantang. Pantang apa? Jangan menanggalkan bulu pada badan, jangan potong kuku. Jangan gunting rambut. Sunat hukum dia. Tapi kalau tak mampu, Ustaz, saya giliran sembelih korban saya hari Ahad. Minggu depan hari Ahad. Kan raya Jumaat kan? Kalau rasa macam dah panjang sangat, potonglah. Tapi maksud saya, sunat untuk bertahan begitu. Kemudian, Zulhijjah, sedekah banyak. Banyakkan sedekah. Tapi jangan banyak sedekah, tak buat korban. Rugi. Sebab fadilat sedekah dan korban tak sama langsung. Walaupun tuan-tuan bagi RM700 untuk orang susah. Tak sama. Saya dah tegaskan hari itu. Dalam masa yang sama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Zulhijjah, banyakkan pengabdian istighfar pada Allah Ta'ala. Kerana ini hari-hari yang besar. Dalam hadis ada, Allah Ta'ala memuliakan perkara kita sebutkan 10 hari ini. Hari yang diterima segala kebaikan dengan keadaan yang Allah Ta'ala melimpahkan rahmat. Ni, 10 Zulhijjah. Maksudnya 10 hari dalam bulan Zulhijjah ni. Walaupun tahun ini tak ada orang pergi haji dan sebagainya, kena rebutlah start daripada malam ni. Yang mulainya bacaan Al-Quran perlu dipadukan dalam tempoh masa ini kerana ini peluang kita selepas daripada Ramadan lepas. Subhanallah. Dan seboleh mungkin atas usaha yang kita gunakan, raya korban, sembelih. Tak mampu tahun ni, terus buat azam buat tahun depan. Istilah tak mampu tu seperti mana saya sebut yang tadi. Bukan tak mampu sebab nak simpan duit, tetapi cukup duit untuk satu bahagian selepas 4 hari tersebut. Sunat untuk buat korban, buat setiap tahun kerana Nabi buat setiap tahun. Wallahu a'lam. Saya buka pada soalan kalau ada. Ada soalan, pandangan? Oh, tak ada soalan langsung? Tak ada? Sila akhi. Okey, masya-Allah. Okey, saya lupa nak sebut. Bila niat korban ni? Bila nak niat buat korban? Sebelum ni buat macam mana? Masa bagi duit tu lah. Okey, untuk kita yang korban kelompok, semasa kita bagi duit dan akad kita dengan pengurusan, itu dah dikira sebagai niat. Cuma
kena semak dulu apa yang kita akadkan yang wakilkan kepada pengurusan. Okey, contoh nama kita serahkan duit kepada pengurusan surau untuk mengurus dan menghasilkan korban bagi saya pada tahun ini. Mengurus satu isu, menghasilkan korban, kita dah buat wakalah untuk surau wakilkan kepada penyembelih. Okey, untuk korban yang luar negara kita wakilkan kepada pengurus tu. Tapi kita sebutkan pengurusan. Tapi kalau wakilkan kepada orang tu yang kena sembelih. Kalau 50 orang dia ambil, 50 orang dia kena, 50 binatang dia kena sembelih. Sebab dah wakilkan kepada dia. Hati-hati. Dah niat dah ketika tersebut. Tapi boleh tak kita nak niat lagi Ustaz? Bila pagi tu kita memang ada setengah tempat dia suruh pegang tali niat. Tak perlu begitu. Bila dah nampak binatang kita dah letak lembu A, nama kita dah ada di situ. Kita terus niat, ini korban aku kerana Allah Ta'ala. Haji aku berkorban kerana Allah Ta'ala. Sebaik saya sembelih, terus doa. Sesungguhnya binatang ini daripada Allah Ta'ala dan kepada Allah Ta'ala kita serahkan dan kita mohon pahala untuk diri kita dan seisi keluarga kita. Dapat satu keluarga dapat pahala. Sunat untuk lihat dan bawa ahli keluarga. Cuma tahun ni tak boleh. Itu keadaan dia. Luar negara, akad begitu. Jangan akad wakil kepada orang tersebut tetapi kepada pengurusan dia. Sebab kalau wakil pada dia, wakalah tersebut, ada perbincangan yang panjang, dia kena sembelih. Kalau 100 orang, 100 dia kena sembelih. Jadi kena hati-hati. Kat luar negara mesti tak tahu dia sembelih bila? Tak mesti. Tapi biasa akan buat, dia akan letak nama, letak kat gambar dan sebagainya untuk keyakinan peserta. Cuma saya tegaskan, dahulukan tempat kita dulu. Cuma kalau Ustaz, saya memang ada 300 ya Ustaz, nak buat korban tahun ni. Dah, kita dapat semangat sekian-sekian. Well, silakan. Tapi jangan sampai peringkat semua buat di luar negara, tempat kita langsung tak ada syiar. Tak betul. Tak betul. Ada istilah di tempat yang lebih memerlukan. Tak semestinya. Di tempat kita memerlukan. Mungkin kita tak cari. Okay? Bukan maksud saya tak boleh kepada luar negara. Jangan salah faham. Saya tak iklan mana-mana syarikat. Tak ada kaitan. Saya cuma iklankan apa yang jadi sunat atau hukum kita. So saya sebut, kena faham hukum tersebut. Niat, kita boleh terus niat. Dan pagi tu bila kita sebut nampak dah lembu kita, terus kita niat. Tak ada masalah. Boleh. Wallahu'alam. Lain. Takbir raya haji. Raya korban. Bila boleh buat? Jadi isu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Biasanya tuan-tuan buat bila? Saya suka tanya balik. Masuk saja maghrib, hal keadaannya dah tiba waktunya untuk bertakbir. Itu ada perbincangan para ulama lah di sana. Cuma raya puasa dia bukan takbir seperti mana raya haji. Maksudnya raya haji ni kita solat takbir. Solat takbir. Raya puasa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, azan maghrib malam tu jangan terus takbir, setengah ulama sebut. Wirid dulu sebab kita nak bezakan takbir raya puasa dengan raya haji. Dan apabila kita menyembelih binatang ataupun melihat binatang korban tersebut, bukan takbir raya Allahu Akbar sahaja. Bukan takbir raya. Setengah kita sebut Allahu Akbar, orang sama lain sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak, Allahu Akbar sahaja. Sunat juga kita yang nampak, binatang kita dah sampai, takbir. Nampak binatang lain yang digunakan untuk korban, Allahu Akbar, cukup, bukan takbir raya. Sebab takbir itu, takbir yang dibuat pada keadaannya selepas solat raya Idul Adha. Aidil Fitri, daripada malam, tak kisah kita dengan keadaan macam mana pun, takbir. Tapi bukan lepas solat, terus takbir. Setengah ulama bagi garis panduan, istighfar dulu, baru takbir. Untuk membahagikan. Untuk raya puasa. Okay? Wallahu'alam. Azan, maksudnya, masuk waktu maghrib, di sana dah dikira sebagai waktu untuk bertakbir. Sunat hukum dia. Syiar. Wallahu'alam. Lain. Ada lagi? Sini. Okey. 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 Okey, untuk orang yang berkemampuan, memang sebenarnya dia dituntut untuk buat yang lebih baik. Saya ringkaskan. Kalau dia berkemampuan untuk seekor lembu, memang dia orang kaya. Tak berbaloi dia bagi 700. Contoh saya sebut tadi. Memang orang kaya betul. Seekor. Ambil seekor lagi, ambil yang putih. Nak besar lagi, ambil afdal unta. Contoh, kalau mampu. Itu dari sudut nak dapatkan fadilat yang besar tersebut. Lebih banyak pengorbanan, lebih banyak kita sebutkan pahala di sisi Allah Ta'ala.
Kalau sekiranya dia ada contoh 8 orang, dia nak buat tapi tak cukup, dah tak boleh nak cari sebagainya, dia sebutkan letakkan orang yang belum lagi melaksanakan korban dan dia mampu ada ilmu untuk niat dan sebagainya, lebih utama untuk bagi pada dia. Dan sebenarnya duit kita sendiri itu lebih utama. Boleh tak nak kongsi-kongsi untuk satu bahagian, memang tak mampu, isteri kongsi sikit, suami kongsi sikit, boleh letak satu nama. Tapi sembelih, niatkan harkat dan pahala untuk diri kita dan seisi keluarga kita, boleh. Dalam isu yang lepas kita dah bincang, jangan letak nama orang yang telah meninggal dunia kecuali ada wasiat. Boleh tak niat untuk si mati? Niat letak nama kita, sedekahkan pada si mati. Maksud saya, tak semestinya kita sebutkan mesti kena buat seorang-seorang, tapi kalau sekiranya berkemampuan, itu satu benda yang baik. Tapi kalau tak ada, memang satu bahagian saja yang ada, letak satu nama. Seboleh mungkin letak nama kita setiap tahun pun tak apa. Sebab kita boleh niatkan pahalanya untuk seisi korban. Tapi kalau isteri kita ada duit, dia nak buat sendiri, lebih baik. Itu keadaan dia. Untuk anak yang belum balik, mesti guna duit kita. Tapi lebih menjadi keutamaan diri kita sendiri. Wallahu'alam. Saya jawab ringkas. Ada lagi? Tak ada. Okay, saya rasa cukup sekadar tu. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Saya minta maaf kita ambil masa yang lebih. Ikut SOP azan kena berhenti. Okay, saya minta maaf. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. InsyaAllah kita jumpa dalam pertemuan akan datang. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Zulhijjah tahun ini kita dapat manfaat yang besar atas apa yang kita usahakan, terutamanya ibadat yang saya sebutkan tadi. Banyakkan istighfar, sedekah, puasa dan juga korban. Dan seterusnya, mudah-mudahan perkara tersebut diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.